محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Segala kurniaan, segala pemberian yang Allah taala berikan kepada kita ialah nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Nikmat-nikmat yang begitu besar sekali. Allah menjadikan kita orang-orang Islam. Bermakna tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sayang kepada kita. Berikan kepada kita Islam. Allah taala kepada ramai orang-orang di luar sana yang Allah taala tidak menjadikan mereka orang-orang Islam. Islam ialah satu anugerah yang sangat besar. Dan dalam Islam kita dapat melakukan ketaatan, mentaati perintah Allah, dapat menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun adalah suatu nikmat yang cukup besar. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dituntut daripada kita ialah bersyukur. Allah taala suruh kita bersyukur di atas segala nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala sebut, jikalau kamu syukur, Allah berikan nikmat, kalaulah kamu bersyukur di atas nikmat, la'azidannakum, maka pasti dan pasti kami akan menambahkan nikmat kepada kamu. Allah Ta'ala gunakan perkataan tahqiq, yakni menunjukkan makna pasti nikmat akan ditambahkan. Wala'in kafartum, dan jikalau, wala'in kafartum, jikalau kamu kufur, tidak bersyukur di atas nikmat Allah, kamu kufur. Kufur maknanya apa? Kufur maknanya bukan kita murtad daripada Islam. Kufur maknanya ialah seorang itu dia menggunakan nikmat tetapi bukan di dalam perkara yang menggembirakan Allah. Dia gunakan nikmat tetapi nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada dia ni, dia gunakan untuk memenuhi hawa nafsunya. Tapi mulutnya mengatakan Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah, dia kata syukur kepada Allah, macam-macam dia sebut. Tetapi dengan nikmat tersebut, apa dia buat? Dia telah gunakan untuk nak memenuhi segala hawa nafsunya. Segala keinginan-keinginan syahwatnya. Yang mana semua itu bukanlah tuntutan daripada Allah. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala tak mau perkara-perkara tersebut. Ia adalah perkara yang Allah Taala murka, maksiat. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila satu orang tu dia menggunakan nikmat dan dia tidak berterima kasih kepada Allah dengan sebenar-benarnya, walaupun mulut dia sebut alhamdulillah, tapi dia tak buktikan dengan amalan bahawa benar-benar dia berterima kasih kepada Allah, benar-benar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nama dia kufur. Allah Taala memberi amaran. Allah Taala bagi amaran wala in kafartum, dan jikalau kamu kufur, yakni kamu tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak syukur di atas nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab kami amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Sangat-sangat dahsyat azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tidak mensyukuri nikmat. Subhanallah. Jadi macam mana tuan-tuan kita nak mensyukuri nikmat yang Allah Taala kurniakan ni? Cara dia sangat mudah. Cara ni betul-betul satu cara yang sangat mudah. Apa dia? Ialah kita gunakan nikmat untuk menggembirakan Allah. Itu je. Apa yang Allah Taala berikan pada kita, maka kita gunakan nikmat tersebut untuk mencari keredaan Allah, menggembirakan Allah. Contohnya Allah Taala bagi harta kat kita.
Allah bagi harta kekayaan kepada kita. Tak menjadikan kita orang miskin sehingga kita terpaksa menerima zakat. Maknanya kita orang kaya. Kalau kita bukan orang miskin, itu dinamakan sebagai orang kaya. Cuma kaya ni ada kaya yang bayar zakat fitrah sahaja. Ada orang kaya yang kena bayar zakat-zakat yang lain. Ya, kebiasaannya tuan-tuan, kalau kita bukan orang miskin, orang-orang yang layak menerima zakat, itu panggil orang miskin. Ya? Kalau kita bukan orang miskin, kita adalah orang kaya dan kita kena bayar zakat. Dia ada zakat-zakat perniagaan, zakat-zakat harta wang simpanan. Cek balik dekat bank kita, dekat simpanan rumah kita, kat mana saja kita simpan. Cek balik berapa banyak duit yang kita ada, maka kita lah orang kaya. Kalaulah dia dah cukup nisab. Nisab ni tak banyak tuan-tuan, nisab cuma 20,000 lebih ya. Kita tekan dalam Google, kita tekan PUZ ni, Pusat Urus Zakat Pulau Pinang, tekan je, muka depan nanti keluar dah. Berapa nisab untuk tahun ini. Kalaulah duit kita, simpanan kita lebih daripada 20,000 tu, lebih kurang 20,000 lebih lah. Kalau duit kita dah cukup angka yang ditulis kat sana tu, 20,000 lebih lah, tak banyak tuan-tuan. InsyaAllah. Maka kita orang kaya yang kena keluarkan zakat. Jadi kita balik kena simpan, kena kira balik. Tak mana kita simpankan harta ni. Duit semua. Tak mana ada. Bank ni ada, bank ni ada, bank ni ada. Kemudian lagi satu syarat dia ialah mesti simpanan tersebut cukup haul 1 tahun. Bukan tengok cukup saja banyak tu. Tak. Tengok yang cukup 1 tahun. Simpanan tu kita tak kacau 1 tahun. Kita simpan tahun lalu, bulan Januari, baru 10,000. Kemudian tu bulan Februari, tambah lagi 1,000, 11. Kemudian setiap bulan naik. Mai balik bulan Januari 2022, maka duit kita dah lebih 20,000 dah lebih nisab dah. Jadi kiraan kita tu bukan kita kira ikut yang duk ada, duit yang duk ada sekarang ni dah cukup nisab. Memang cukup nisab tapi haul tu tak cukup. Kita tak simpan selama setahun. Kita simpan sikit je. Yang cukup setahun tu, yang 10,000 awal tu. Itu adalah angka yang paling kurang. Angka yang paling kurang yang ada dalam akaun kita tu, yang itulah kita kena cek adakah cukup nisab. Angka dalam setahun kita nak bayar zakat bila? Kita nak bayar zakat, kita telah tentukan bulan Ramadan. Tak apalah. Dia caranya ialah kita kena tentukan zakat ni daripada awal simpanan. Kita dah tentukan bulan Ramadan. Daripada bulan Ramadan tahun lalu, bulan 4 sampai bulan 4 sekarang ni, kita ambil balik statement kita tu dalam bank. Tengok, yang paling kurang simpanan kita, dia ada keluar masuk, ada kan? Kita tengok simpanan yang paling kurang, yang tak pernah kacau, lagi kurang daripada tu, tak ada. Maka ambillah anggaran tersebut, kiraan tersebut, dan tengok adakah dia cukup nisab. Itu satu bank. Kadang-kadang orang ada sampai 10 bank. Kalau 10 bank, kira daripada 10 bank. Baik. Kalaulah kita cukup nisab, maka kita lah orang kaya yang kena keluarkan zakat. Kalau kita tak cukup nisab tuan-tuan, maka kita adalah orang-orang kaya yang biasa yang kena keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ni bulan Ramadan. Itu je. Yang lain, kalau harta kita banyak, cukup nisab, kita kena keluarkan zakat. Begitu juga wanita. Wanita dia ada fatwa terbaru dalam emas simpanan. Emas yang boleh dipakai. Fatwa terbaru tu tak apa ingat dia punya kiraan dia. Kalau dulu untuk perempuan ni, emas yang boleh dipakai oleh wanita negeri Pulau Pinang ni 165 gram. Ini fatwa tahun lalu. 165 gram. Fatwa ni berbeza untuk setiap negeri. Pulau Pinang dia tak sama dengan negeri Kedah tak sama dengan Perak. Tak sama. Seluruh negeri di Malaysia tak sama. Di Pulau Pinang ni 165 gram. Kalaulah seorang wanita tu dia ada emas yang dipakai ni, barang kemas dia ialah sebanyak 170 gram, maka yang wajib zakat kepada dia hanya dalam 5 gram sahaja.
Yang 5 gram tu je. Dalam 5 gram tu dia tolak 2.5%. 2.5% daripada 5 gram tersebut. Yang tu cara kiraan, tapi ini fatwa. Sebelum ni dia ada fatwa yang terbaru pula. Itu nanti insya-Allah saya tengok balik, saya akan beritahu tentang fatwa terbaru tentang emas simpanan. Jadi kita ni sebagai orang lelaki, ketua keluarga tuan-tuan, orang isteri-isteri kita ni biasanya adalah emas-emas yang dipakai, barang-barang kemas ni semua. Biasanya memang ada lah. Tak banyak pun, sikit mesti ada. Balik tanya kat mereka, berapa banyak gram yang ada pada kamu? Kalau dia kata ni 200 lebih gram tu, cek baliklah, tanya kepada ustaz, yang macam mana ni, dah ada berapa banyak ni, banyak gini gram, apa nak kena buat? Dia akan beritahu insya-Allah. Baik. Kembali kepada syukur tadi tuan-tuan. Kita orang kaya. Maknanya apabila Allah Ta'ala tak menjadikan kita orang miskin, kita orang kaya lah tuan-tuan. Orang kaya yang bersyukur. Allah Ta'ala tak jadikan kita orang miskin tuan-tuan, kita orang kaya, Allah bagi harta. Baik, harta tersebut Allah Ta'ala nak tengok macam mana kita menggunakan harta. Kalaulah kita gunakan harta di jalan agama, untuk urusan-urusan agama, mentarbiah ahli keluarga, tarbiah isteri, tarbiah anak, tarbiah ahli keluarga, untuk diri sendiri, semua digunakan untuk jalan yang baik. Kemudian dia infak lagi fi sabilillah, dengan tujuan untuk mencari keredaan Allah, menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Surau kita perlukan sumbangan daripada orang ramai. Nak buat benda baru, nak buat tandas baru ke, nak buat yang tu baru, yang ni baru, nak pasang aircon, tak cukup aircon ni. Aircon tak sejuk. Nak belakang nak bubuh lagi satu aircon. Maka kita pun tengok, ini peluang untuk infak fi sabilillah. Ini peluang. Masya Allah. Kalaulah minta kat siapa-siapa secara individu, dia seorang saja boleh infak. Dibukakan supaya orang ramai boleh infak, ramai-ramai. Kita Masya Allah, kita tengok peluang-peluang tersebut, kita infak. Duit yang harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, kalau kita gunakan dengan jalan macam ni, Allah Subhanahu wa taala akan gembira. Maka waktu kita dapat harta dulu, kita kata alhamdulillah, dan sekarang kita buktikan secara amalan, secara amali, bahawa kita benar-benar bersyukur di atas nikmat harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah bagi kesihatan tubuh badan yang sihat. Subhanallah. Umur dah dekat 60 dah. Tapi alhamdulillah tubuh badan masih lagi sihat. Boleh bekerja lagi. Kuat lagi. Jadi dia kata alhamdulillah di atas nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala berikan. Alhamdulillah, syukur. Mulut dia sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka nikmat kesihatan tu dia buat apa? Dia gunakannya untuk menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala memanggil saja untuk menunaikan solat, menunaikan kefarduan yang Allah Taala wajibkan kepada dia satu hari 5 kali, maka dia cepat-cepat dia akan pergi. Sebab apa? Sebab dia faham nikmat kesihatan ni dia nak gunakan untuk menggembirakan Allah. Bila kata khidmat agama, dia akan berada di depan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan gembira. Ini dia kata alhamdulillah, tapi siang malam tuan-tuan berada di dalam maksiat. Dia gunakan kesihatan tubuh badan dia untuk pergi mana? Untuk pergi luar negara lah, pergi sana, pergi enjoy. Auzubillah min dzalik. Border dah buka dah, border buka tak buka tak tahu. Border Thailand terus lari pergi Thailand. Auzubillah min dzalik. Lepas tu dia kata alhamdulillah, kesihatan ni Allah yang berikan pada dia. Maka dia sedang bercakap dusta. Apa yang dia cakap tu tuan-tuan, tak sama dengan apa yang dia buat. Maka perkataan dia tu adalah perkataan dusta, satu pembohongan. Bahawa dia bersyukur pada Allah. Sebenarnya dia tidak bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala bukan bagi kesihatan pada dia, bagi duit pada dia, suruh dia enjoy macam tu. Tak. Allah bagi segalanya untuk nak tengok macam mana dia menggunakan nikmat-nikmat tersebut. Masya Allah. Kalau satu orang tu dia menggunakan dengan baik, la'azidannakum, janji Allah, Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat. La'azidannakum, pasti kami akan tambahkan nikmat untuk dia. Tapi kalaulah dia tidak bersyukur, maka Allah Ta'ala cukup marah tuan-tuan. Marah dengan orang yang tak bersyukur di atas nikmat. Allah bagi nikmat agama, Islam, segala macam nikmat Allah bagi.
Tapi dia tidak bersyukur. Allah Ta'ala marah sehingga mengatakan bahawa inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kamu tak faham azabku. Azabku amat pedih sekali. Bukan Allah Ta'ala kata bahawa untuk mereka akan mendapat azab, mereka akan dimasukkan dalam api neraka jahanam. Dan Allah Ta'ala kata azabku amat pedih sekali. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, sekarang ni kita berada pada bulan Syaban. Bulan Syaban, tuan-tuan, bulan yang ulama kata adalah bulan untuk kita nak buat persiapan yang terhebat sekali untuk menghadapi bulan Ramadan. Jangan, tuan-tuan, bila kita dah masuk bulan Ramadan, tak lama lagi. Lagi 20 hari saja, tuan-tuan, kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Lebih kurang. Jangan bila dah masuk dalam bulan Ramadan, kita mengatakan bahawa sibuklah, tak ada masa untuk yang ni, tak ada masa untuk yang tu. Kita puasa, kadang-kadang dia kata tak ada masa untuk puasa. Na'udzubillah. Puasa Ramadan bukan puasa sunat. Untuk puasa Ramadan pun dia boleh kata tak ada masa. Sebab apa? Dia pentingkan dia punya kerja. Dia kata ni kerja ni penting ni cari infak ni, cari nafkah ni. Nafkah yang halal. Cari rezeki yang halal. Dia cakap macam tu, sedangkan dia tak faham bahawa untuk nak buat satu perkara, dia telah langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggalkan puasa. Na'udzubillah min zalik. Nabi SAW tahu benda ni lah. 1400 tahun dulu Nabi dah bagi nasihat kepada kita. Seorang yang mana menjadi pekerja kepada tuannya, jangan dia melakukan kekurangan di atas tanggungjawabnya. Tapi seorang yang menjadi tuan, dia ada pekerja di bawahan dia, maka dia kurangkanlah bebanan-bebanan pekerjanya. Kalaulah pekerjanya selalu duk buat kerja 100%, maka kali ni kurangkan sikit bulan Ramadan 75% ke 50%, setengah saja. Kurangkan bebanan-bebanan mereka. Sebab apa? Sebab mereka sedang berpuasa. Puasa kalau apa siapa? Bagi kita jadi letih ke? Suruh kita tidur di rumah? Dah, bukan atas maksud tu. Bukan kita pergi kerja, kita buat kerja di kita 50% je. Bulan-bulan biasa kita buat penuh, sekarang kita buat kerja setengah ya. Lagi setengah buat apa? Tidur, tak larat, rehat. Dah, bukannya Ramadan menjadikan kita orang yang lemah. Dah. Allah Ta'ala bagi Ramadan la'allakum tattaqun. Allah sebut dalam Quran bahawa telah diwajibkan untuk kamu berpuasa pada bulan Ramadan kama kutibal 'alal ladina min qablikum, seperti mana kaum dulu pun wajib. Dulu pun ada kaum yang diwajibkan puasa. Sekarang untuk kita pun diwajibkan berpuasa, sama juga. Dan tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kewajipan ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tujuannya. Dengan puasa kita, dengan Ramadan kita, kena jadikan kita orang yang bertakwa. Nabi bagi peringatan ni bukan bila masuk Ramadan. Nabi dah bagi peringatan ni daripada awal bulan Rejab. Dalam doa yang dibacakan oleh Nabi SAW, Nabi ajak kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Awal bulan Rejab, Nabi SAW dah bagi peringatan bahawa, ya Allah berkati kami di bulan Rejab. Berkatilah. Berkat bukan macam yang kita faham, tuan-tuan. Berkat yang tu, berkat yang ni. Nabi minta berkat umur. Tu pula bukan berkat sampai ratus-ratus tuan. Tak, minta 2 bulan je. Ya Allah, panjangkan usia kami di bulan Ramadan, di bulan Rejab. Berkatilah kami lagi di bulan bila masuk bulan Syaban. Dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ramadan, alhamdulillah. Dah sampai Ramadan tu, alhamdulillah. Bulan yang dinanti-nantikan. Syahrul Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan. Kat sini sana akan tulis, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab umat Islam, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka menanti-nantikan kedatangan Ramadan. Jadi bila dia menanti-nantikan kedatangan Ramadan, bila Ramadan datang, dia akan kata, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Nabi bagi peringatan ni bila, tuan-tuan? 2 bulan lalu. Hari ni bila kita masuk saja bulan Ramadan, sebahagian orang kata, saya tak nak masalah.
Sembahyang fardu macam mana? Bukan sembahyang sunat. Sembahyang fardu macam mana? Sembahyang fardu saya, Allahu Akbar. Saya letih. Waktu kerja letih. Menyaga sana, menyaga sini. Berkat. Bulan Ramadan ni berkat. Rezeki berkat. Dia kata rezeki dia berkat. Bagus betul rezeki. Bazar Ramadan. Masya Allah. Hari ni habis perniagaan memang bagus. Esok tambah lagi. 2 kali ganda. Dia menjaga apa? Dia menjaga nasi. Tambah lagi 2 kali ganda. Lagi. Hari ni kalau 100 bungkus, esok lagi 100 bungkus dia menjaga. Hari ketiga dia kata, Ramadan memang bulan berkat betul. Sangat-sangat berkat. Hari ketiga tambah lagi 300 bungkus. Untung saja. Setiap hari untung. Sembahyang macam mana? Tak, sembahyang kena ni sikit lah. Kena ni sikit sebab ramai sangat customer. Kita kena layan. Tetamu datang. Customer datang siapa nak layan? Kita lah kena layan. Sembahyang macam mana? Sembahyang tak apalah, kita adjust sikit. Macam mana dia adjust? Balik rumah tengah malam ni, balik rumah lepas isyak, barulah dia qada habis daripada zuhur, asar, maghrib, isyak. Semua dia bagi sekali. Sebab apa? Sebab dia nak layan customer orang besar. Kalau dia tak layan, siapa lah nak layan mereka? Sekali mereka marah pula. Tak elok tu benda tu. Hubungan dengan Allah dia tak jaga, dia nak jaga hubungan dengan manusia kena. Allah Subhanahu Wa Taala bagi Ramadan kepada dia dan jadikan ini bulan keberkatan, bukan untuk dia nak suruh dia habiskan masa dia dalam benda tu. Tak. Supaya dia habiskan masa dia di dalam amal ibadat. Kurangkan bebanan pekerja supaya bila dia dah habis kerja dia, maka dia boleh buat urusan-urusan lain. Dia boleh buat urusan mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh sambung amal ibadat dia. Bulan-bulan lain dia tak sempat nak baca Al-Quran. Tak sempat. Kadang-kadang dia buka, boleh baca. Kadang-kadang tak sempat. Hari ni dia sempat baca salat. Esok tak sempat langsung nak baca. Tapi bulan Ramadan dia tak boleh buat macam tu. Bulan Ramadan dia kena cari juga masa untuk dia membaca Al-Quran. Kerana Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dan bagi satu keistimewaan yang begitu dahsyat, begitu special sekali pada bulan Ramadan dengan Al-Quran. Allah Taala pilih Al-Quran, pilih bulan Ramadan untuk turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Taala telah turunkan Al-Quran padanya. Sebab ia bulan yang sangat hebat. Kemuliaan dia cukup hebat. Lebih dahsyat daripada bulan-bulan yang lain. Fihi layla. Di dalamnya lah ada satu malam. Malam tersebut adalah lebih baik lagi daripada 1000 bulan. Yang dipanggil sebagai Lailatul Qadri. Satu malam sahaja. Daripada maghrib sampailah subuh. Satu malam sahaja. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Ta'ala turunkan dalam surah Al-Qadr. Nak beritahu tentang kelebihan malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu ada dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, Nabi bagi peringatan pada kita awal 2 bulan supaya dah tahu dah. Lepas ni, lepas Rajab ialah Sya'ban. Lepas Sya'ban ialah Ramadan. Bahawa sekarang kita buat persediaan. Sekarang kita nak kena buat persediaan. Mulakan persediaan kita daripada segi solat. Solat fardu. Solat fardu jangan kita tinggalkan berjemaah. Solat fardu mesti dilakukan dalam keadaan berjemaah. Itu yang fardu. Kemudian nak kena tambah pula yang sunat-sunat. Allah Ta'ala jadikan qiyamul lail pada malam harinya sunat. Lepas isyak ada solat tarawih. Nabi SAW sembahyang tarawih macam mana? Nabi sembahyang tarawih daripada lepas isyak sampai subuh. Sampai subuh Nabi berqiyamul lail, bertarawih. Itu tarawih betul-betul punya tarawih lah tuan-tuan. Tarawih ni benda apa? Tarwihah. Iaitu solat 4 rakaat. Lepas dah habis 4 rakaat, sembahyang 2 rakaat, lepas tu lagi 2 rakaat, dah habis 2 rakaat tu berehat. Itu makin tarawih. Sembahyang 4 rakaat, berehat. Berehat betul-betul memang berehat. Bukan macam kita berehat sekejap je, kita ambil doa sikit je, lepas tu sambung balik. Nak habis dalam target pukul 10 kena habis. Kita ada target kita dah. Nabi tak buat macam tu tuan-tuan. Nabi sembahyang 4 rakaat panjang-panjang. Nabi sembahyang lepas 4 rakaat tu berehat. Ada di kalangan sahabat yang berada di Mekah,
Di Mekah tuan-tuan, mereka, orang-orang Mekah ni, sahabat-sahabat di Mekah, waktu 4 rakaat mereka duduk berehat tu, mereka akan tawaf. Tawaf. Berapa banyak masa tawaf? Tawaf bukan 1 pusingan, tawaf 7 pusingan. Tawaf sunatnya. Tawaf saja, tawaf sunat. Mereka ada masa untuk tawaf tuan-tuan. Maknanya rehat mereka tu memang rehat lama. Sebab mereka punya target untuk solat tarawih ni ialah sepanjang malam. Hari pertama, Nabi sembahyang di Madinah. Orang-orang, sahabat-sahabat semua ada di masjid. Ramai orang yang datang nak tengok macam mana Nabi SAW buat amal. Tak tahu. Tak tahu lagi macam mana Nabi buat amal di bulan Ramadan. Malam bulan Ramadan ni macam mana. Apa yang Nabi buat? Tak tahu. Hari pertama, Nabi keluar. Apa Nabi buat? Nabi sembahyang tarawih. Nabi tak sembahyang jemaah. Nabi sembahyang berasingan. Jemaah ni secara tarawih secara berjemaah tidak pernah berlaku di zaman Nabi SAW, di zaman Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pun tak berlaku, tapi ianya berlaku di zaman Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika mana beliau menjadi khalifah, ketika itu dia telah perintahkan seorang sahabat untuk menjadi imam. Untuk sembahyang tarawih secara berjemaah di zaman Hadrat Umar radhiyallahu taala. Ini adalah satu bid'ah. Satu bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi dan tak ada di zaman Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bid'ah ini telah diwujudkan, satu benda baru. Bid'ah mana apa? Satu benda baru, satu amal baru yang tidak ada di zaman Nabi, tak ada pun dalam zaman sahabat, diwujudkan oleh Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu. Dia kata alangkah baiknya kalau semua orang yang duduk sembahyang seorang-seorang, sembahyang asing-asing ni, alangkah baiknya kalau semua orang sembahyang berjemaah dan satu orang qari menjadi imam. Ini satu pandangan Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa dia buat? Dia telah lantik Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu untuk menjadi imam. Maka hari kedua tu dia tengok semua orang sembahyang berjemaah dan sahabi tersebut menjadi imam. Dia kata ni'matul bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang terbaik. Ini memang bid'ah, tapi bid'ah yang terbaik, kata Hadrat Umar radhiyallahu taala. Sebab itulah ulama kita kata bid'ah ni ada yang baik, bukan bid'ah semua ni buruk sahaja. Bid'ah dia tak boleh jadi semua buruk. Bid'ah memang buruk, tapi ada juga bid'ah yang baik. Seperti yang dibuat oleh Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu, iaitu bid'ah yang baik. Ulama kita bagi nama bid'ah hasanah. Ada juga orang-orang yang tak mau terima kata bid'ah hasanah. Tak ada, bid'ah semua ni semua masuk neraka semua. Bid'ah saja masuk neraka. Kita kata masya-Allah, Hadrat Umar radhiyallahu taala buat benda yang baik dan dia sendiri sebutkan bahawa itu adalah satu bid'ah dan bid'ah itu ialah baik. Dia kata ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah satu bid'ah yang baik, dia kata. Daripada ulama-ulama kita, ulama-ulama mazhab ni, mereka telah buat keputusan bahawa bid'ah ni ada yang baik, ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Kalau yang sayyi'ah, yang buruk itu hukumnya adalah haram. Tak boleh. Bid'ah yang sayyi'ah, yang buruk. Kalau bid'ah yang baik, maka hukumnya adalah sunat. Kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib. Macam jam'ul Quran di zaman Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, berlakulah satu kisah tuan-tuan. Apa berlaku? Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu, bila mana dia tengok para hafiz, orang-orang yang menghafaz Al-Quran, banyak yang syahid dalam peperangan. Dalam satu peperangan ramai dari kalangan hafiz-hafiz Al-Quran yang telah syahid. Dia kata takutlah kalaulah hafiz-hafiz Al-Quran ni tak ada, maka kita akan kehilangan Al-Quran. Maka apa dia buat? Dia telah bagi satu syur kepada Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia kata untuk kita mengumpulkan Al-Quran di dalam satu tempat. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Umar radhiyallahu taala anhu, tidak ada satu Quran pun yang sempurna. Yang sempurna macam hari ni kita duk pegang ni, satu Quran pun tak ada. Semua yang ada cuma beberapa helaian, beberapa juzuk-juzuk, beberapa surah-surah, yang lain semua mereka hafal. Dia kata hafal lagi senang. Hafal tu lagi senang daripada duk tulis-tulis, duk simpan ni. Hafal lagi senang. Ramai orang yang
hafal. Simpanan mereka tulisan semua sikit je. Maka apa mereka telah buat? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah perintahkan untuk satu kumpulan mengumpulkan Quran yang ada pada semua orang. Dia cari Quran. Semua yang ada 30 juzuk tersebut telah dikumpulkan pada satu tempat. Ini pun satu bid'ah. Dan bid'ah ini adalah wajib dilakukan. Bukan bid'ah sunat lagi. Bid'ah yang wajib. Kalaulah Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu, dia kata, tak boleh buat benda ni. Sebab Nabi SAW tak buat. Mula-mula itu yang dia kata. Dia kata, Nabi tak buat. Macam mana aku nak buat satu benda yang Nabi tak buat? Umar radhiyallahu ta'ala anhu beritahu pada dia. Bagi nasihat. Beritahu kepentingan. Kita kena buat macam ni. Maka dia terima. Dia tahu bahawa ini bid'ah. Memang ini satu bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib kena buat. Masya Allah. Begitulah tuan-tuan di zaman Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah kumpulkan ramai orang untuk sembahyang berjemaah, dan benda tersebut sedang diamalkan oleh orang Islam daripada zaman itu sehinggalah ke zaman ini. Sembahyang tarawih ni kita buat secara berjemaah. Sembahyang qiyamul lail kita buat secara berjemaah. Baik, Nabi SAW tengok hari pertama ramai orang datang. Sebab tak tahu Nabi ni buat amalan macam mana. Tak tahu amalan apa dibuat pada malam bulan Ramadan. Ramai orang sahabat tengok, mai nak tengok amalan Nabi SAW. Okey. Hari kedua. Bila mana pada pagi hari, mulalah sahabat-sahabat semua sembang kan, beritahu, semalam kami semayang dengan Nabi ya. Orang lain pun mula tahu, oh semayang dengan Nabi. Nabi buat amal apa? Nabi buat qiyamul lail. Nabi sembayang tarawih. Sampai subuh Nabi sembahyang tarawih. Macam ni amalan-amalan yang Nabi buat. Maka ramai orang dapat tahu. Malam kedua, ramai orang dah mai Masjid Nabawi. Bukan macam zaman yang sekarang yang kita dah tengok ni. Masjid Nabawi zaman Nabi SAW bukannya besar pun tuan-tuan. Ramai orang datang. Masjid dah penuh dah. Hari kedua, Nabi SAW keluar. Tengok ramai orang sangat datang hari ni. Nabi sembahyang. Orang pun sembahyang. Nabi sembahyang, orang sembahyang. Sembahyang asing-asing lah. Sembahyang, berehat, sembahyang, berehat, sembahyang, berehat. Itu nama dia tarawih. Sembahyang, berehat, sembahyang, berehat. Hari kedua, bila ramai orang lagi dapat tahu, hari ketiga ni hari ketiga, ramai orang lagi dapat tahu, mulalah semua orang nak datang ke masjid untuk nak buat amal ibadat bersama-sama dengan Nabi SAW. Hari ni, hari ketiga ni, masjid dah penuh dah, mula melimpah kat luar dah. Dah tak dapat tampung dah. Ramai sangat orang datang. Mula daripada luar-luar Madinah semua datang. Pasal ini Ramadan pertama. Ramadan pertama dan amalan qiyamul lail pertama yang dibuat oleh Nabi SAW. Hari ketiga bila Nabi SAW sedar benda ni, Nabi tak keluar. Nabi tak keluar daripada rumah. Rumah Nabi dekat sebelah je, satu tirai je. Nabi tak keluar daripada rumah. Tak keluar daripada rumah. Sahabat bukan kata tak keluar, okey tak apalah kita sembahyang sendiri-sendirilah sebab Nabi tak mai. Dia bertunggu Nabi. Tunggu. Sampailah subuh Nabi tak keluar. Sahabat punya tunggu sampai subuh Nabi tak keluar. Lepas subuh baru Nabi keluar. Bila dah fajar baru Nabi keluar. Dan Nabi SAW kata kepada mereka bahawa aku takut ianya diwajibkan kepada kamu. Kamu akan menganggap ianya satu kewajipan sedangkan ia adalah sunat. Benda yang sunat. Aku takut bahawa benda ni akan jadi wajib kepada kamu. Kamu anggap ianya wajib dan kamu buat sebagai satu benda yang, satu ibadat yang wajib. Sebab tu Nabi SAW hari ketiga, Nabi tak main untuk sembahyang. Nabi sembahyang di rumah saja. Sahabat tunggu sampai subuh tunggu. Kita pun boleh tunggu juga lah. Kalau satu penceramah kan, siapa-siapa ustaz penceramah mai kan. Kita pun tunggu. Dia lewat sikit. Tak apa, setengah jam tak ada masalah. Tunggu. Dia lewat sangat. Dia main daripada jauh dengan kereta. Jam lah, itulah, inilah. Tak apalah, kita tunggu Ustaz sampai sejam ke apa-apa. Sampai isyak kita mulakan ceramah. Tengok 2 jam dah. Tak sampai-sampai. Nak tunggu lagi. 2 jam tak main dah. Tunggu lagi. Kita kata kat penceramah tu, insyaAllah Ustaz lah. Lain kali kita jumpa lagi dah. Kita tak tunggu dah. Sahabat bukan macam tu tuan-tuan. Sahabat adalah golongan orang-orang yang terlalu tinggi keinginan mereka terhadap amal agama. Apa saja tentang agama ni, keinginan mereka tu sangat-sangat tinggi. Maka mereka tunggu. Masya Allah.
Ini keadaan sahabat, tuan-tuan. Jadi kalaulah malam hari mereka tak tidur, siang hari mereka buat apa? Siang hari puasa, malam tu sepanjang malam tak tidur, tuan-tuan. Maka siang hari mereka buat apa? Kita kalau sepanjang malam tak tidur, kalau pagi, subhanallah lah. Pagi kita balik rumah, tutup habis semua, bagi jadi malam balik. Nah, tapi sahabat bukan macam tu. Bukan macam tu. Malam mereka tak tidur pun, bukan mereka ganti balik siang. Tak. Ramadan tidak menjadikan sahabat sebagai orang yang lemah. Ramadan tak mau menjadikan kita semua orang-orang yang lemah. Tak. Kita apa, tuan-tuan, sebahagian orang lah, bukan kita ni, sebagai orang ni, mereka bila dah kata puasa, bila dah kata lepas tu puasa Ramadan pula, Masya Allah, sana letih, sini letih, pagi tidur, asar baru buka mata. Pagi tidur, asar baru buka mata. Tu pun dia bubur loceng dekat jam dia. Dia bubur loceng, tak ada kalau sampai maghrib ni. Pasal apa dia bubur loceng pukul 5 asar ni? Sebab ada bazar Ramadan. Pukul 5 kena bangun, kena pergi pukul 5. Baru time kemuncak tu. Pukul 6, pukul 7 kalau pergi bazar Ramadan habis. Tinggal apa? Tinggal sakit baki je tinggal. Bazar Ramadan ni pukul 5 tu memang rancak lah. Masya Allah. Tu pun kerana bazar Ramadan. Tak, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala bukan menjadikan Ramadan supaya kita menjadi orang-orang Muslim yang lemah, tidak. Perang Badar berlaku ketika bulan Ramadan. Kita tahu dalam perang darang safar pun boleh buka puasa. Safar daripada sini kita bersafar jauh. Bukan sini pergi seberang. Sini kita pergi safar jauh. Kita pergi KL ke mana ke. Safar-safar yang jauh tu dibenarkan untuk kita buka puasa kerana safar. Ini kan pula safar perang. Perang Badar. Tapi tak ada dalam riwayat mengatakan bahawa sahabat-sahabat semua buka puasa. Tak ada. Sahabat berperang dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Berperang, tuan-tuan. Berperang bukan benda kecil. Tak ada satu benda, satu perkara, satu amalan yang lebih tinggi daripada jihad. Tak ada. Berperang tu mereka boleh buat dalam keadaan berpuasa. Kalau cuba kita bayangkan tengok macam mana hebatnya para sahabat. Mereka tak buat kekurangan dalam hukukullah dan mereka tak buat kekurangan dalam hukukul ibad. Hubungan mereka dengan Allah mereka jaga dan hak-hak manusia pun mereka tunaikan. Mereka tak kata bahawa saya ni puasa ni tak boleh nak kerja habis dah. Tak larat nak kerja banyak sangat. Dia buat kerja sikit je. Dia buat kekurangan dengan tuan dia. Dia telah buat perjanjian untuk bekerja. Nak buat banyak ni. Kemudian dia kata bagi alasan puasa, dia tak boleh nak tunaikan hak tuan dia. Itu salah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab tu kita kata bahawa Nabi dah pesan kepada kita Ramadan akan datang 2 bulan awal dah. Supaya kita dah buat persediaan dari segi amalan-amalan ni. Dah buat persediaan, dah siap dah. Apa dia? Persediaan solat ke? Alhamdulillah, Masya Allah. Malam tahajud kita pun kita dah boleh jaga dah. Tahajud kita boleh bangun nak sembahyang sampai 8 rakaat. Dulu duk sembahyang 2 rakaat saja. Kita boleh tambah lagi 4 rakaat jadi 6 rakaat jadi 8 rakaat. Kita bangun awal sedikit. Quran kita Masya Allah. Jangan tunggu Ramadan baru nak cari Quran. Tak mana dulu kahwin metan dia pernah bagi hantaran. Tak mana dia letak. Jangan tunggu Ramadan baru nak cari Quran. No? Ambil balik Quran. Sekarang kita kena buat persediaan untuk nak baca bila Ramadan nanti setiap hari nak khatam. Macam Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i tuan-tuan, Quran ni khatam 30 juzuk ni tiap-tiap hari. Setiap hari dia akan khatam dulu, lepas tu baru buat urusan lain. Bila mai bulan Ramadan, dia akan khatam 2 kali. Satu hari 60 juzuk. Satu hari 60 juzuk. Otak kita memang tak boleh nak buat kira-kira. Kita nak, kalau buat kira-kira tuan-tuan, memang tak kena. Tak kena. Seorang pelajar hafiz di madrasah kita tuan-tuan. Madrasah kita di balik Pulau Agak, di Bondri ke tuan-tuan. Mereka yang ambil syahadah, pelajar hafiz ni kalau dia ambil syahadah, satu hari dia akan baca 15 juzuk, ustaz akan dengar. Sebelum nak ambil syahadah, dia akan baca 30 juzuk satu hari. Bila hari periksa syahadah tu, ustaz akan ada satu orang pemeriksa datang, dia akan baca 15 juzuk lah. Satu hari tu dia baca 15 juzuk.
Sebelum nak baca 15 juzuk tu, dia akan baca 30 juzuk satu hari. Itu dia baca sendiri, akan ada orang kawan-kawan dia akan simak lah. 30 juzuk dia nak baca ni tuan-tuan, dia start daripada subuh. Start subuh tuan-tuan, malam maghrib tak habis lagi. Sampai isyak tak habis lagi. Lepas isyak tu pukul 10, pukul 11 baru dia habis. 30 juzuk satu hari kalau nak baca. Ini pagi dia tak buat apa kerja pun. Dia berhenti pagi, pergi tandai, pergi siap-siap sikit, ambil uduk, makan pagi, sarapan, lepas tu mai sambung baca balik. Kemudian tengah hari dia berhenti saat, pergi tandai ke apa ke, sembahyang zuhur ke, makan sikit, lepas tu mai sambung baca balik. Petang sambung lagi, baca lagi. Maghrib baca lagi. Lepas isyak baca lagi. Baca sampai lepas isyak baru boleh habis 30 juzuk. Imam Syafi'i baca dalam bulan Ramadan 60 juzuk. Mana dia dapat masa tuan-tuan? Kita buat kira-kira tengok. Ambil kalkulator buat kira. Otak kita memang tak boleh kena. Kalkulator punya otak pun tak kena, kita punya otak pun tak kena. Tapi itu adalah keramat-keramat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada wali-wali Allah Taala. Sebab satu hari 30 juzuk ni bagi mereka mudah. Bagi dia satu hari 30 juzuk ni mudah tuan-tuan. Lepas dah habis 30 juzuk lah dia boleh buat semua benda-benda lain, buat ijtihad lah, mengkaji ilmu-ilmu agama lah, menulis kitab lah. Semua dia boleh buat tuan-tuan selepas membaca 30 juzuk. Ini yang kita dapat nampak depan mata tuan-tuan. Pelajar-pelajar tahfiz ni. Nampak depan mata dia nak baca 30 juzuk lah. Dia ambil masa sampai malam. Habis. Urusan apa pun dia tak boleh buat. Nak kata pergi mandi, basuh baju ke apa. Yang tu semua tak boleh. Yang tu semua nanti. Biasanya kalau bukan hari periksa dia, biasanya dia akan baca setiap hari 10 juzuk. Itu biasalah. Itu masuk kelas, baca 3 juzuk, 4 juzuk. Kemudian habis kelas, sehari masuk kelas lagi sekali, baca 3-4 juzuk. Lepas tu boleh rehat lagi, tidur ke apa ke. Sehari petang, baca lagi 3 juzuk, 4 juzuk, habis ya? Habis. 10 juzuk ni memang tiap-tiap hari biasa. 15 juzuk, 30 juzuk. Mana mereka dapat masa tuan-tuan? Ulama-ulama dulu, mana dapat masa? Keberkatan tu subhanallah. Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka kekasih Allah. Kita pasal apa? Tak boleh nak buat benda tu tuan-tuan. Sebab kita ni tak biasa. So, untuk tu kita kena biasakan diri kita. Setiap hari pegang Quran. Setiap hari cuba baca satu juzuk. Setiap hari. Ni tunggu bulan Ramadan barulah nak belajar baca. Bukan ambil Quran, ambil Iqra. Bulan Ramadan baru kita nak cari Iqra. Pasal tak reti nak baca. Iqra tu pula ada 6 juzuk. Iqra nampak kecil ya tuan-tuan. Ada 6 bahagian dalam Iqra tu. Nak perhabis Iqra, seorang pelajar di madrasah nak perhabis Iqra ni biasanya dia ambil 3 bulan. Untuk nak perhabis Iqra. Kita bulan Ramadan baru nak ambil Iqra, lepas tu baru nak cari ustaz. Mana ustaz ni? Iqra dah dapat, ustaz tak dapat. Nak cari ustaz ya seminggu dah habis dah. Mana ada ustaz buat kelas Quran di bulan Ramadan? Susah nak cari. Online dah. Bulan Ramadan tak ada dan orang duk buat kelas-kelas tajwid, kelas-kelas mengaji Quran. Susahlah sebab bulan Ramadan ni dia orang ada sembahyang tarawih, ada tadarus Al-Quran, ada program-program lain. Kelas-kelas Quran ni kurang sikit. Kurang sangat. Kita pula nak pergi cari ustaz, mana ustaz pun tak jumpa. Last sekali Ramadan habis, Quran kita macam tu je. Na'udzubillah. Sebab tu saya kata, Nabi dah bagi peringatan pada kita 2 bulan awal. Daripada bulan Rejab, bahawa lepas ni akan datang bulan Ramadan. Buat persediaan. Masa kita untuk puasa-puasa sunat. Jangan tiba-tiba kita puasa, habis letih, tak larat nak buat apa, tidur saja. Tak. Buat puasa sunat saya daripada sekarang. Orang yang tidak pernah ada kebiasaan untuk berpuasa sunat, seorang yang tidak ada kebiasaan untuk berpuasa sunat, dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i mengatakan selepas daripada nisfu Sya'ban dia tidak boleh berpuasa. Dilarang untuk dia berpuasa selepas nisfu Sya'ban. 16 Sya'ban ke atas sampailah Ramadan dia tak boleh berpuasa. Apa puasa sunat pun tak boleh. Bagi seorang yang tidak pernah ada adat kebiasaan berpuasa sunat. Tapi bagi seorang yang dah memang ada adat kebiasaan sebelum nisfu Sya'ban, contohnya Isnin Khamis dia duduk puasa, Ayyamul Bidh, hari-hari putih. Setiap bulan hari-hari putih dia duduk puasa, iaitu 13, 14, 15 hari bulan.
Kemudian ataupun dia suka banyakkan berpuasa seperti puasa Nabi SAW, puasa Nabi Allah Daud AS. Sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. 1 bulan 15 hari berpuasa. Sunat Nabi Allah Daud AS. Kalaulah satu orang memang dah ada adat kebiasaan berpuasa ni sebelum nisfu Syaban, maka selepas nisfu Syaban pun dia boleh teruskan berpuasa. Tapi bagi seorang yang tiba-tiba dia kata, nak Ramadan ni, kita tak pernah berlatih puasa pun. No? Saja-saja nak try lah puasa-puasa sikit, puasa sunat 1-2 hari, supaya nanti bulan Ramadan tak terkejut. Maka dilarang untuk orang macam ni. Ini tertulis di dalam kitab. Semua kitab-kitab mazhab Syafi'i, fiqh mazhab Syafi'i, kalau kita ambil, tengok ada benda ni. Baik, ni belum lagi nisfu Syaban. Baru Syaban baru start je, belum lagi nisfu Syaban. Kalau kita nak berpuasa, try berpuasa sunat, masya-Allah, dengan niat untuk kita nak dapatkan puasa yang terbaik di bulan Ramadan. Insya-Allah inilah masa yang terbaik. Insya-Allah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, masa-masa yang ada tuan-tuan, ada lagi beberapa hari, kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk kita buat persediaan dari segi jasmani kita dan rohani kita. Dua-dua kita kena buat persiapan tuan-tuan. Jasmani kita pun kena kuat dan rohani kita pun kena kuat untuk kita nak menghadapi Ramadan Al-Mubarak, penuh dengan keberkatan. Masya-Allah. Dan keberkatan tu tuan-tuan kita nak ambil dengan sepenuh-penuhnya, insya-Allah. Baik, alhamdulillah semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua taufik dan hidayah untuk dapat sama-sama kita amal dan juga kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita mohon ampun daripada Allah taala. Sudah imaj dengan tasbih para. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.